wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat untuk kita hadir setiap minggu dalam kuliah kelas tajwid tahap yang ketiga kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala urusan kita belajar sentiasa dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti kita sama-sama ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, insya-Allah. Amin. Puan-puan yang dirahmati Allah, apa khabar hari ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Nikmat sihat ni nikmat yang tak boleh nak dijual beli, puan-puan. Nak beli dengan apa, puan-puan? Tak boleh nak jual beli. Nikmat sihat ni kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang menentukan sihat atau tidaknya kita. Dan syukur alhamdulillah, saya yakin bagi kita yang belajar, puan-puan sentiasa berdoa minta pada Allah, ya Allah berikanlah kami kesihatan yang baik. Mudahkanlah urusan kami ya Allah ketika saat kami belajar menuntut ilmu ya Allah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah sentiasa mendengar dan menerima hajat kita, doa kita insya-Allah. Puan-puan tahu tak, doa orang yang sedang belajar, doanya mustajab. Siapa lagi golongan doanya yang mustajab selain pada orang yang sedang belajar? Kata para ulama adalah orang yang sedang dalam musafir. Kalau puan-puan balik kampung kan, kampung saya jauh Ustaz, dekat Kelantan dengan jauh kan, maka sepanjang perjalanan itu, maka kalau kita berdoa, insya-Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi golongan orang yang dimakbulkan doanya, iaitu orang yang dizalimi. Jadi puan-puan ada 3 golongan. Yang pertama tadi, orang yang sedang menuntut ilmu. Siapa yang sedang menuntut ilmu sekarang ni? Kita lah puan-puan. Jadi saat lagi puan-puan berdoa lah. Doa senyap sudah, dia tak payah khabar kat ustaz. Puan-puan ya, biar antara kita dengan Allah saja yang tahu. Puan-puan nak minta doa apa? Minta saja apa doa yang baik-baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa kita sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan yang dirahmati Allah, besar sungguh orang yang pahala orang yang belajar mengaji ataupun belajar menuntut ilmu, puan-puan ya. Itu sebab dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang keluar ataupun belajar untuk menuntut ilmu, maka sekiranya dia syahid, dia mati dalam perjalanan menuntut ilmu, maka matinya itu adalah mati syahid. Allahu Akbar. Puan-puan, orang zaman dulu nak mati syahid kena berperang, betul? Kita tak payah berperang, tak ada perang lagi dah kita ni. Jadi kita berperang dengan siapa? Dengan hati kita, dengan nafsu. Jadi saya harap puan-puan fahamlah konsep kita belajar Quran ni, walaupun hanya seminggu sekali. Tapi kalau betul-betul istiqamah, betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka andai katalah kita dicabut nyawa oleh Allah, maka mati kita adalah mati syahid. Dan banyak lagi kelebihan yang saya tak dapat nak sebut satu persatu. Apakah kelebihan orang yang belajar ataupun menuntut ilmu? Puan-puan dengarlah, banyakkan kita membaca hadis ataupun dengarlah kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang lain. InsyaAllah ada diceritakan tentang kelebihan orang yang belajar, insyaAllah. Puan-puan yang dirahmati Allah, sedar ke tidak hari ini kita dah berapa bulan? 17 Ogos bersamaan dengan 30 Muharram 1445 Hijriah. Bermakna hari ini hari yang terakhir dalam bulan Muharram. Sat lagi petang nanti, masuk je waktu maghrib, maka masuklah 1 Safar 1445 Hijriah. Ustaz, apa yang patut kami buat? Kebetulan malam ni malam Jumaat, puan-puan pergilah surau, pergilah masjid, dan insya-Allah malam ni saya bertugas sebagai imam. Insya-Allah saya akan memimpin bacaan Yasin, tahlil arwah, dan kalau perempuan ada arwah ibu ayah, arwah suami isteri ataupun anak cucu kita ataupun saudara mara yang sudah pun kembali ke rahmatullah, puan-puan nak saya bacakan Yasin malam ni, puan-puan WhatsApp Ustaz. WhatsApp Ustaz bagi nama penuh, nanti saya bacakanlah, kita niatkan pada mereka. Mana tahu doa orang yang membaca pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan dekat surau tu ramai jemaah yang membaca, puan-puan ya. Jadi kita tak tahu, mungkin ada di kalangan kita yang diterima doanya ataupun bacaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puan-puan jangan segan, jangan malu. Puan-puan WhatsApp kat ustaz, nanti saya bacakan nama-nama arwah tu sebelum saya mulakan bacaan Yasin malam ni ya, insya-Allah. Malam ni saya bertugas ya. Okeylah puan-puan yang dirahmati Allah. Hari ni kita nak sambung cerita tentang apa? Wakaf. Wakaf dah habis ke ceritanya? Belum lagi ustaz, baru sekali kami dengar bab wakaf ustaz. Itu pun kami tak faham lagi. Tak apa. InsyaAllah saat lagi ustaz buat siaran ulangan berkenaan dengan wakaf.
Apa yang Ustaz dah cerita pada minggu sudah di whiteboard, saya yakin puan-puan dah salin ya. Tapi al-maklumlah, sudah seminggu berlalu, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Jadi sekali lagi Ustaz ingatkan apa yang Ustaz cerita pada minggu sudah. Di samping kita menyambung semula perbincangan tentang 6 jenis wakaf yang utama yang ada dalam Quran, insya-Allah. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita mulakan kuliah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, sebelum saya lupa, minggu depan kita ada kelas lagi. Minggu depan ada kelas, tapi 31 Ogos tak ada kelas ya. Kelas kita bercuti dan kebetulan memang cuti umum pun hari kebangsaan kita ya. Jadi puan-puan insya-Allah lepas tu, lepas ujung bulan ni, maka awal bulan September nanti kita kelas kita macam biasa, tidak ada cuti insya-Allah ya. Jadi puan-puan jangan lupa minggu depan ada lagi kelas kita, jangan cuti dulu, biarlah kita cuti sama-sama. 31 Ogos nanti insya-Allah. Amin. Okey puan-puan yang dirahmati Allah, ingat tak minggu sudah kita telah pun masuk dalam bab yang ke-13 yang disebut ulama dengan namanya hukum wakaf dan ibtidak. Sebut. Dan puan-puan, saya ada sedikit nota sampingan di sini, puan-puan boleh dapatkan di belakang sana ya selepas habis kelas nanti. Di sini ada sedikit panduan kalimah-kalimah yang boleh diwakafkan dan juga boleh diibtidakkan. Jadi puan-puan ini panduannya, sedikit panduan, tak banyak ni. Puan-puan boleh dapatkan di belakang sana, harganya RM5 sahaja. Boleh dapatkan selepas habis kelas nanti ya. Dan ini akan kita bincangkan pada minggu hadapan. Minggu ni kita tak bincangkan lagi. Tapi puan-puan boleh dapatkan selalu nota ini sekeping sahaja. Okey puan-puan, segala nota yang Ustaz buat ni tak lain tak bukan. Tak ada tujuan lain melainkan nak memudahkan pemahaman puan-puan. Kita ni kadang-kadang tak cukup dengan buku tebal lah, leceh lah Ustaz, saya nak buka sana, buka selak sini, selak situ. Jadi kalau yang sekeping-sekeping ni senang lah kita nak rujuk, ya, senang nak kita bawa ke mana-mana. InsyaAllah. Okey, sekali lagi diulang, tajuk besar tadi apa? Bab 13. Wakaf dan ibtidak. Tapi ingat, dalam hati tuan-tuan dan perempuan mengatakan bahawa sebelum ini kami dah belajar berapa bab? Sebelum ini dah belajar berapa bab? Memanglah 12 kalau daripada tahap 1. Masuk Ustaz tajuk tahap 3 sahaja. Apalah 2-nya? 3. Ustaz baru nak tunjuk 3 perempuan. Allahu Akbar. 3 bab lah perempuan. Yang pertama kita belajar awal semester hari tu ataupun awal bulan Jun. Kita belajar Alif Lam Al-Jalalah. Lepas Alif Lam Jalalah apa? Hukum sakta. Lepas sakta apa yang latest terbaru? Kaedah membaca Hamzah Wasal. Ustaz kena selalu soal begini supaya puan-puan tak lupa. Allahu Akbar. Kalau Ustaz tak tanya nanti ni kita lupa. Belajar yang ni, yang lalu kita lupa. Allahu Akbar. Itulah kita perempuan ya. Dan saya nasihatkan, kalau kita lupa, puan-puan ucaplah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi puan-puan, hukum wakaf dan ibtidak ni perbincangannya panjang tau. Dia bukan semudah seringkas yang begitu saja. Sekejap saja habis. Tidak, dia ambil masa. Sebab apa? Wakaf dan ibtidak ni
Dia bukan sekadar kita mengkaji tentang simbol-simbol, tanda-tanda wakaf aja, tetapi ulama minta kita mengkaji berkenaan dengan makna ayat. Nanti akan datang ada wakaf yang berlaku atas sebab makna ayat. Antaranya wakaf qabih. Nanti kita akan belajar berkenaan dengan tafsir sedikit tentang perbincangan dalam bab wakaf ini, insya-Allah. Tapi sebelum tu, puan-puan ingat tak minggu sudah Ustaz ceritakan tentang sejarah dalil berkenaan dengan wakaf. Apakah dua dalil yang Ustaz sebut minggu sudah? Yang pertama sebenarnya wakaf ini berlaku pada zaman Nabi SAW, di mana ketika ditanya oleh para sahabat kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah tu siapa? Salah seorang isteri Nabi SAW. Jadi ditanya oleh sahabat kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, bagaimana Rasulullah membaca Fatihah? Lalu dibacakanlah Ummu Salamah, Rasulullah SAW itu bacaan Fatihahnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagi dia berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagi dia berhenti. Maka perbuatan berhenti itulah namanya wakaf. Jadi wakaf ni dilakukan tak oleh Nabi kita? Dilakukan oleh Nabi kita berdasarkan dalil yang dibacakan ataupun yang disebut jawapan tadi oleh Ummu Salamah kepada para sahabat yang bertanya. Dan Ummu Salamah adalah salah seorang isteri Nabi yang dekat dengan Nabi. Mesti tiap-tiap hari Ummu Salamah dengar bagaimana Rasulullah membaca Al-Fatihah. Ya, satu. Yang keduanya dalil betapa pentingnya wakaf ini adalah sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga orang yang paling hampir dengan Nabi SAW. Ditanya oleh sahabat apa makna tajwid. Lalu Sayyidina Ali menyebut tajwid itu adalah mengetahui tempat keluar sebutan huruf dan juga mengetahui tempat berhenti. Bila sebut mengetahui tempat berhenti, maknanya Sayyidina Ali menekankan apa tu? Wakaf. Maknanya jelas dekat situ, kita tak nafikan. Pada zaman Rasulullah dulu memang dah ada dah perkataan wakaf ini ataupun istilah wakaf ini dilakukan oleh Nabi SAW. Cuma puan-puan kena faham ya. Pada zaman Rasulullah tak adalah simbol-simbol wakaf, tak adalah nama wakaf. Tapi hari ini Nabi sudah pun wafat, dah 1400 tahun yang lalu wafat, meninggalkan kita puan-puan. Nabi masih lagi meninggalkan kita satu benda yang cukup berharga, iaitu Al-Quranul Karim. Puan-puan, Al-Quran yang kita baca hari ini dah lengkap ke tak lengkap lagi? Dah lengkap, tinggal kita belajar je puan-puan. Tinggal belajar, cari ustaz, cari guru, belajar. Dan itu sebab hari ini puan-puan tak payah, tak susah untuk mempelajari bab wakaf sebab ulama sudah lengkapkan dengan simbol-simbol wakaf. Dan apabila Nabi SAW wafat, maka puan-puan ketika itu belum lagi Al-Quran itu dibukukan, sehingga berlakulah pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Maka berjaya Quran itu dibukukan ataupun dikumpulkan, akhirnya dibukukan. Dan ketika itulah lahirlah ramai ulama-ulama Quran di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang mengkaji tentang wakaf. Akhirnya ada seorang ulama yang bernama siapa minggu sudah? Imam Sya'ibah bin An-Nasr Al-Madani Al-Kufi. Puan-puan datang ke minggu sudah ni? Macam tak boleh jawab je soalan ustaz ni, sekali lagi diulang. Puan-puan, cuba sebut siapakah imam ulama yang pertama menghasilkan kitab berkenaan wakaf? Imam Sya'ibah bin An-Nasr Al-Madani Al-Kufi. Betul lah tu puan-puan salin. Alhamdulillah. Jadi puan-puan, siapakah imam ini? Imam ini adalah di kalangan sahabat-sahabat Nabi juga, yang mana dia hidup pada zaman sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maknanya dia hidup selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi dia ni rajin belajar, mengkaji dan akhirnya berjaya menghasilkan satu kitab yang bertajuk Al-Wuquf. Cuba sebut nama kitabnya, Al-Wuquf. Puan-puan tolong ingat ni, keluar dalam periksa ni. Ustaz bagi soalan betul selalu. Dia keluar dalam periksa. Ustaz tanya nanti ya. Puan-puan kena tahu siapakah ulama Quran yang pertama yang berjaya menghasilkan kitab berkenaan dengan wakaf. Jawabnya Imam Sya'ibah bin An-Nasr Al-Madani Al-Kufi. Apakah tajuk kitabnya? Al-Wuquf. Puan-puan yang dirahmati Allah, kalau ditanya apa tujuan kita belajar wakaf? Apa tujuan kita belajar wakaf? Adakah tujuannya sebab Ustaz Dino suruh ke? Tidak puan-puan. Ada dua sebab, ada dua tujuan kenapa kita kena belajar buat wakaf. Yang pertama, kata ulama ia adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah Rasulullah. Sebagaimana bukti dalil yang Ustaz tunjukkan tadi pada
Dalil yang pertama yang dibacakan oleh Ummu Salamah apabila ditanya oleh daripada para sahabat bagaimana Rasulullah membaca Fatihah, maka dibacakan oleh Ummu Salamah, Nabi memberhentikan setiap satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi itu buktinya. Jadi sekali lagi saya ulang, apa tujuan utama kita belajar wakaf? Yang pertama, sebab dia adalah sunnah Nabi SAW. Yang kedua, tujuannya supaya dapat menjaga kesucian makna ayat Al-Quran yang kita baca. Ayat Quran ni siapa yang cipta? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi kita tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjaga kesucian makna, supaya makna tu tak lari, supaya makna tu sempurna seperti mana yang Allah firmankan Allah turunkan kepada Nabi SAW melalui perantara malaikat Jibril, maka puan-puan itu sebabnya kita kena belajar wakaf. Jadi sekali lagi saya ulang, ada dua tujuan, dua sebab, dua kepentingan kenapa kita kena belajar bab wakaf. Pertama, ia adalah sunnah Nabi. Yang kedua, untuk menjaga kesucian makna ayat Al-Quran. Jadi puan-puan, itu tujuan kita belajar wakaf. Ustaz, mana jawapan Ustaz? Tak ada pun dalam buku. Memang tak ada. Puan-puan kena dengar kat kuliah Ustaz. Ya? Okeylah puan-puan. Seterusnya, pada minggu sudah, puan-puan ingat tak? Ada beberapa istilah yang Ustaz tulis di whiteboard berkenaan dengan bab wakaf dan ibtidak. Antaranya, yang pertama, apa makna wakaf? Sebut, apa makna wakaf dari segi bahasa dulu? Berhenti atau menahan. Betul. Ini jawapannya ada dalam buku. Puan-puan baca je lah. Dari segi istilah, apa makna wakaf? Sekejap dengan cara suara dan nafas di akhir kalimah dengan niat ingin menyambungkan semula bacaan. Itu makna wakaf. Dari segi bahasa dan istilah, kalau keluar dalam latihan, dalam exam boleh jawab? Boleh, insyaAllah. Puan-puan kopi aje lah jawapan tu. Kemudian yang kedua, Ustaz terangkan minggu sudah, apa makna pula ibtidak? Dari segi bahasa, memulakan bacaan ataupun menyambungkan bacaan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, menyambungkan semula bacaan setelah menghentikan bacaan untuk bernafas. Itu makna ibtidak. Kalau keluar dalam exam boleh jawab? Boleh, insya-Allah. Salin boleh puan-puan ni, ataupun puan-puan kopi elok-elok daripada buku tajuk Ustaz. Itu dua istilah. Istilah yang ketiga apa dia? Qata'u. Sebut. Qata'u tu ada dalam buku tajuk Ustaz. Apa makna qata'u dari segi bahasa? Terputus ataupun terpisah. Terputus boleh, terpisah pun boleh. Ya, itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, menghentikan terus bacaan, baca dengan niat tidak ingin menyambungkan semula bacaan. Puan-puan, beza tak dengan makna wakaf tadi je? Beza. Kalau wakaf, kita berhenti sekejap. Lebih kurang 4-5 second lah kita berhenti. Sebab apa? Nak tarik nafas. Dan kita ada niat untuk menyambungkan bacaan semula. Itu makna wakaf. Tapi kalau qata'u, kita berhenti terus. Lepas, biasanya qata'u tu ditutup dengan apa? Sadaqallahul azim. Apa makna sadaqallahul azim? Benarlah kata-kata Allah yang maha agung ataupun maha suci. Ya? Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, itulah makna qata'u, itulah makna ibtida, itulah makna wakaf yang kita dah sebut sebentar tadi. Kemudian ada satu lagi istilah Ustaz tambah dekat whiteboard minggu sudah, iaitu saktah. Sebut. Saktah ni dah belajar sebelum ni, tapi sengaja Ustaz tulis balik supaya puan-puan faham, dapat membezakan dengan istilah-istilah yang sebelum ini tadi. Ya. Okey, apa makna saktah dari segi bahasanya? Berhenti sekejap ataupun diam ataupun senyap. Itulah makna saktah dari segi bahasa. Dari segi istilah, iya. Ya betul lah tu. Alhamdulillah. Puan-puan salin betul ke tidak? Kalau puan-puan nak tahu jawapannya, ada dekat muka surat sebelah dalam bab wakaf, dalam bab saktah. Ya, dalam bab saktah ada Ustaz cerita. Apa pun saya bagi tahu ni, saktah dari segi istilah adalah menghentikan bacaan sekejap selama 2 harakat tanpa memutuskan nafas, kemudian menyambungkan bacaan semula dengan nafas yang sama. Jadi puan-puan faham tak 4 istilah yang kita sebut? Yang pertama apa tadi? Wakaf. Yang kedua apa dia? Ibtidak. Yang ketiga qata'u. Yang keempat istilah ini berbeza dia punya maknanya. Jadi kalau keluar nanti insya-Allah boleh jawab.
Kemudian pada minggu sudah juga ada satu tajuk yang cukup penting. Yang Ustaz tulis dekat whiteboard. Ustaz tulis apa tahu? 4 sebab kita mewakafkan bacaan. Kenapa kita berhenti ketika baca Quran? Jadi pada minggu sudah mula-mula puan-puan jawab apa tahu? Sebab ada simbol wakaf. Kemudian ada pula macam jawab sebab tak cukup nafas. Puan-puan, sebenarnya para ulama menyebutkan ada 4 istilah, 4 sebab utama kenapa kita mewakafkan bacaan. Yang pertama dalam bahasa Arabnya, iqtirari. Sebut. Ada salin ke tidak? Ada, alhamdulillah. Apa makna iqtirari? Terpaksa ataupun darurat. Dan uraiannya apa? Kata ulama, memberhentikan bacaan atas sebab yang tidak dapat dielakkan ataupun darurat. Contohnya apa? Putus nafas, lagi je? Batuk, bersin, menangis dan sebagainya. Kadang-kadang ada di kalangan kita suka melatah. Tiba-tiba tengah baca Quran tu anak cucu naik atas badan kita pula. Maka kita pun melatah. Bila melatah berhenti tak baca Quran. Berhenti baca Quran, puan-puan. Bahaya melatah ni, bahaya juga puan-puan. Dulu ada seorang pelajar saya, dah arwah dah puan-puan ya. Saya dibagi warning oleh anak murid saya yang lain. Dia kata apa tau? Ustaz jangan cakap kuat-kuat tau. Kalau Ustaz cakap kuat nanti ada seorang makcik ni dia suka melatah. Mula-mula saya tak tahu apa dia melatah. Tiba-tiba hari itu saya tercakap kuat sikit. Macam ni lah saya cakap kuat. Puan-puan, dia melatah daripada mula kelas Ustaz sampai habis melatah, puan-puan Allah. Apa yang saya cakap semua dia ajukkan sekali. Dia ikut sekali, dia follow. Itu bahaya melatah, puan-puan ya. Jadi tak apalah, mudah-mudahan tuan perempuan tidak ada penyakit melatah. Tapi kalau dah ditakdirkan melatah, nak buat macam mana puan-puan? Ini banyak-banyak kalau kita beristighfar ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puan-puan, sebab yang pertama tadi iqtirari, maknanya terpaksa lah ataupun darurat. Jadi ketika baca Quran tiba-tibalah kita bersin, maka apa yang patut dibuat? Berhentilah puan, berhentilah baca Quran. Takkan kita sambung juga baca Quran, kita berhenti sekejap. Ya mungkin kita minum air ke apa ataupun dan sebagainya, kita buatlah apa yang patut untuk menenangkan keadaan. Ataupun ketika kita baca Quran tu kita menangis, kita tengok ayat tu menceritakan tentang azab neraka, azabnya di hari akhirat nanti dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puan-puan kita pun rasa sedih, hibur, rasa menangis. Dan puan-puan itu sebab juga kita boleh berhenti membaca Al-Quran. Tapi kan di bawah tajuk iqtirah ni, sebab yang paling utama sekali puan-puan kita berhenti baca Quran adalah tidak cukup nafas. Itu dah yang selalu berlaku pada kita. Betul tak? Terutamanya bila kita usia dah lanjut ni puan-puan, memang nafas kita pendek. Kalau dulu umur 20-30 tahun, nafas kita panjang lagi. Sekarang ni umur dah 5-60 tahun, 70 tahun Ustaz. Nafas pendek Ustaz. Kadang-kadang bercakap pun tercungap-cungap. Gitu, Allahu Akbar. Apatah lagi kita baca Quran kan. Tapi nak buat macam mana puan-puan? Itu sebabnya puan-puan kena belajar bab wakaf dan ibtidak supaya tahu kat mana kita boleh berhenti apabila membaca Al-Quran. Ya? Jadi tadi sebelum saya mulakan kelas tadi, saya dah bagi tahu, puan-puan cuba dapatkan nota ni. Nota kalimah formula wakaf dan ibtidak, di mana kalimah-kalimah yang boleh dijadikan panduan untuk berhenti dan untuk memulakan bacaan. Boleh dapatkan di belakang sana. Nanti minggu depan kita bincang. Ya, bukan minggu ni, minggu depan kita bincang insya-Allah. Jadi puan-puan, itu sebab yang pertama, iqtirari. Dan kata ulama, apabila berlaku sebab ini, ketika kamu baca Quran, maka ulama kata hukumnya harus kamu berhenti. Apa makna harus? Digalakkan kita berhenti. Ya, okey, baik. Itu yang pertama. Sebab yang kedua apa? Ikhtibari. Sebut. Apa makna ikhtibari? Menguji. Siapa yang uji siapa? Guru. Guru menguji kepahaman pelajar tentang bab wakaf dan ibtidak. Di mana ketika puan-puan baca Quran, mungkin puan-puan diminta berhenti pada sesuatu tempat, maka ketika berhenti, ustaz bertanya tentang apa nama wakaf yang puan-puan duk berhenti tadi. Maka perbuatan itu namanya ikhtibari. Ustaz menguji kepahaman pelajar berkenaan dengan bab wakaf. Ya? Okey, seterusnya yang ketiga, intizari. Sebut. Puan, yakinlah apa yang ustaz bincangkan hari ini keluar dalam peksa. Keluar dalam exam. Puan-puan kena pandai jawab ni. Yang ketiga, intizari. Sebut. Apa maknanya? Menunggu. Siapa yang tunggu siapa? Siapa tunggu siapa? Memerhentikan bacaan tersebut, menunggu beberapa bentuk bacaan ataupun kiraat bacaan. Jadi kita sebagai contoh, puan-puan baca Quran. Tiba-tiba sampai kepada satu ayat, contohnya surah Al-Insan ayat 4.
Tiba-tiba puan-puan kena berhenti sebab ustaz nak memperdengarkan beberapa bentuk bacaan yang berbeza. Yang mana puan-puan boleh pilih mana salah satu bentuk bacaannya. Jadi perbuatan kita menunggu, puan-puan menunggu ustaz membacakan beberapa bentuk bacaan yang berbeza, itu namanya intizari. Contoh yang saya bagi hari itu surah apa? Al-Insan ayat yang keempat. Pada perkataan salasila, sebut. Boleh dibaca dengan berapa bentuk bacaan? 3 bacaan. Yang pertama, masih ingat lagi tak minggu sudah? Apabila kita sambung, salasila dibaca begini. Salasila. Sebut. La tu dibaca dengan pendek. Itu kalau sambung. Tapi kalau berhenti, puan-puan boleh baca begini. Macam mana? Salasila. 2 harakat. Betul? Cuba sebut. Salasila. Boleh juga satu lagi kalau berhenti, puan-puan boleh baca begini. Salasil. Itu semua ustaz dah bagi tahu minggu sudah dekat whiteboard. Ya, jadi siapa yang tak datang tolong rujuk nota di whiteboard. Ada ayatnya ustaz tulis kat whiteboard, tapi kalau puan-puan nak tahu surah mana yang ustaz baca tadi, surah Al-Insan ayat 4. Ustaz, semua ayat Quran kena baca begini ke? Tidaklah puan-puan. Ini hanya pada ayat-ayat tertentu sahaja. Jadi perbuatan anak murid itu menunggu ustaz untuk membacakan, memperdengarkan contoh bacaan kiraat yang berbeza-beza, maka puan-puan itu namanya intizari. Baik, sebab yang keempat apa namanya? Ikhtiyari. Sebut. Ni tak ada dekat nota, tak ada dekat buku tajuk ustaz, tak ada. Tapi nanti akan datang, puan-puan nanti akan dibekalkan dengan nota ini. Nanti selepas habis kita belajar, baru saya benarkan puan-puan beli nota yang sebegini. Ada 2-3 keping tak silap ustaz, nota berkenaan dengan wakaf dan imtidak, dan istilah-istilah yang ustaz sebut tadi ada dalam nota tersebut, ya, insya-Allah. Jadi puan-puan boleh bawa dalam exam nanti, ya. Jadi sebab yang keempat tadi sebut ulang, ikhtiyari. Sebut. Apa makna ikhtiyari? Memilih ataupun pilihan. Maksudnya nanti puan-puan memberhentikan bacaan atas sebab memilih tanda wakaf yang ada dalam Quran. Inilah dia. Sebab yang kita nak bincangkan hari ini di bawah tajuk ikhtiyari. Puan-puan tahu tak dalam Quran kita banyak simbol-simbol wakaf. Antaranya yang kita perasan apa dia? Yang kita perasan apa dia? Yang paling banyak dalam Quran tu apa yang kita nampak? Bulatan berhias. Letih usah pusing-pusing macam ni. Bulatan berhias yang ada dalamnya nombor apa? Nombor ayat. Jadi sat lagi kita nak belajar lah ni jenis-jenis wakaf yang ada dalam Quran, dan setiap jenis wakaf itu akan diwakili dengan simbol-simbol tertentu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sebut dulu sebelum saya uraikan satu persatu. Terdapat 6 jenis wakaf di dalam Al-Quran, iaitu, cuba sebut muka surat 76. Yang pertama, wakaf tam atau lazim. Yang kedua, wakaf jaiz. 3, wakaf kafi atau aula. 4, wakaf hasan. 5, wakaf ta'anuk. 6, wakaf qabih. Itu ikut ustaz. Cuba puan-puan baca sendiri. Yang pertama apa? Betul. 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Susun atur wakaf ini sudah pun saya susun mengikut keutamaan. Mengikut yang mana lebih utama, kemudian pertengahan, kemudian yang bawah sekali. Jadi puan-puan kena sebut mengikut urutan yang saya nyatakan di sini. Tapi kalau ada ustaz-ustaz lain mengajar, dia tak ikut urutan pun tidak mengapa, tak menjadi masalah. Tapi kalau puan-puan nak tahu, inilah 6 jenis wakaf yang utama yang ada dalam Quran. Jadi puan-puan, kita tak boleh main sebut aja nama-nama simbol wakaf tersebut tanpa nama-nama yang kita sebutkan tadi. Ada 6 jenis wakaf. Jadi hari ini kita teruskan dengan tajuk perbincangan utama kita, iaitu 6 jenis wakaf yang utama dalam Quran. 6 jenis wakaf yang utama. 6 jenis. Puan-puan kena tahu beza tahu. Jenis wakaf dengan simbol wakaf sama ke tak sama? Tak sama. Kalau simbol wakaf bulatan berhias, jim kecil, sad lam ya, qaf lam ya, itu simbol wakaf. Tapi kalau ustaz kata jenis-jenis wakaf, maka dia tertakluk kepada 6 jenis. 6 jenis wakaf
yang utama dalam Al-Quran. Okey, hari ini kita akan tengok mungkin 2 atau 3 jenis wakaf. Yang pertama, cuba tengok buku tajuk Ustaz, disebut sebagai wakaf tam atau lazim. Wakaf tam atau lazim. Okey, apa dia punya huraiannya? Cuba kita bacakan. Memberhentikan bacaan, muka surat 77 ya, silakan. Pada rangkai kata yang sempurna dari segi lafaz dan makna serta tidak tergantung dengan perkataan berikutnya. Kita amat digalakkan berhenti pada wakaf ini. Jadi huraiannya begini. Cuba puan-puan baca sekali lagi, Ustaz nak tulis dekat whiteboard supaya kita lebih faham apa huraian untuk wakaf tam. Menghentikan apa? Bacakan. Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna. Ini poin penting ni. Yang sempurna dari segi lafaz. Lafaz ni tahu lafaz? Sebutan pandai. Lafaz dan makna. Makna tu terjemahan lah perempuan ya. Kemudian serta tidak tergantung dengan perkataan berikutnya. Maknanya dekat sini jelas kepada kita bahawa wakaf tam atau lazim ni, nanti puan-puan nampak simbol dia, maka kata ulama kita menghentikan bacaan pada rangkai kata ataupun perkataan yang sempurna dari segi lafaz dan makna serta tidak tergantung dengan perkataan berikutnya. Dan puan-puan tahu tak apakah simbol yang ulama beri pada kita? Simbolnya apa? Simbolnya ada 2, J. Yang pertama mim kecil berbaring. Cuba sebut. Satu lagi bulatan berhias. Sebut. Lebih kurang lah Ustaz lukis. Ustaz tak erti nak lukis bulatan berhias, tapi lebih kurang lah rupanya. Dan puan-puan perasan tak bulatan berhias ni di dalamnya ada apa? Ada nombor. Puan-puan tahu ke baca nombor ayat? Tahu ya? Kalau Ustaz tulis ni nombor berapa ni? Ni saya tulis ni nombor apa? Puan-puan tahu tak nak baca nombor ayat kanan ke kiri ke kanan? Puan-puan tetapkan iman. Nak baca nombor ayat kiri ke kanan. Tapi kalau baca Quran, kanan ke kiri. Jangan salah faham. Kadang-kadang yang tu pun belajar tak berapa faham. Lupa lah Ustaz, dah lama tinggal Ustaz. Dulu saya tahu Ustaz, tapi sekarang dah lupa. Jadi puan-puan kena ingat. Ni dalam ni ada nombor ayat. Dan nombor ayat itu dibaca apabila selesai membaca ayat tersebut. Kena baca ayat dululah baru nombor. Jadi nombor yang Ustaz tulis ni kena baca daripada kiri ke kanan. Kena baca dan tulis daripada kiri ke kanan. Dan nombor yang saya tulis ni adalah nombor 17. Puan-puan, nombor yang paling banyak sekali dalam Quran nombor berapa? Nombor ni yang paling banyak sekali ayat Quran berapa? Nombornya 286 ayat, iaitu merujuk kepada surah Al-Baqarah. Puan-puan tak akan jumpa lebih daripada 286 ayat sebab surah Al-Baqarah lah surah yang paling panjang. Betul? Mana ada surah lain lagi paling panjang? Surah Al-Imran tak sepanjang itu, surah An-Nisa pun tidak. Tetapi surah Al-Baqarah dia ada 286 ayat. Nanti jadi simbol kat sini, bulatan berhias ni dalam tu mesti ada nombor 286 ayat. 286. Macam mana tulis 286? Kita tulis daripada kiri dululah. 2 macam ni kan? 2, 8, V terbalik. 6, 2 terbalik. Inilah. Ini namanya 286 ayat. Puan-puan kena baca daripada kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri nanti jadi 682. Mana ada ayat Quran sampai 682? Ya, jadi puan-puan kena ingat inilah kaedah membaca nombor-nombor ayat kita. Jadi berbalik kepada wakaf tam atau lazim, apakah simbol yang ulama letakkan untuk merujuk pada wakaf ini? Mim kecil berbaring atau baik Ustaz tulis kat sini takut kita lupa. Kan minggu ni boleh jawab, minggu depan lupa pula. Ini namanya mim kecil berbaring. Berbaring. Yang ni pula namanya bulatan berhias. Baik, tuan-tuan puan-puan belum habis lagi ni. Seterusnya, istilah yang berikutnya puan-puan kena fahamkan praktikal. Praktikal.
Praktikal tu maksudnya bagaimana nak mempraktikkan dalam bacaan kita nanti. Kalau jumpa tanda ni, wakaf ni, apa kita nak buat? Jawapan tu ada dalam buku tajuk Ustaz. Kita amat ikut digalakkan berhenti pada wakaf ini. Kita amat digalakkan berhenti. Itulah istilahnya, senang aja. Kita amat digalakkan berhenti. Dan puan-puan tahu tak kenapa kita amat digalakkan berhenti? Sebenarnya dia bersangkut paut mengenai makna wakaf ini. Wakaf ni maknanya apa? Berhenti. Itu semua tahu, berhenti. Tam ni maknanya sempurna. Lazim itu bukan biasa. Tengok tuan-tuan, dalam istilah tajwid ni bukan bermakna lazim itu biasa. Memang dalam bahasa kita lazim itu biasa, tetapi dalam bahasa tajwid lazim itu adalah wajib. Wajib ataupun mesti. Jadi itu sebab ulama letakkan nama wakaf ini tam atau lazim, sebab dalam hal ini nanti kata ulama kita amat digalakkan berhenti. Kalau dan ikut hierarki wakaf dalam Quran, wakaf ini nombor satu. Wakaf ni nombor satu. Itu sebab Ustaz letak nombor satu kat situ. Ya, wakaf yang paling utama inilah dia. Dan paling banyak sekali kita jumpa yang ni, betul? Bulatan berias. Jadi puan-puan, inilah wakaf yang paling utama dalam Quran. Dan contohnya bagaimana? Contoh nanti dulu. Contoh ya. Tadi simbol, ini praktikal, ini contoh. Contohnya dalam surah mana tu? Ustaz bagi tu. Surah Yasin. Oh, malam ni baca surah Yasin. Surah Yasin. Ayat 76. Puan-puan tahu tak? Yang saya nak tunjukkan dalam surah Yasin ni adalah menggunakan simbol mim kecil berbaring. Dan sebenarnya antara mim kecil berbaring dengan bulatan berias yang mana banyak? Bulatan berias itu lagi banyak berbanding mim kecil berbaring. Dan kalau puan-puan perhatikan dalam surah Yasin, mim kecil berbaring hanya ada berapa? Tak apalah, biar saya jawab. Ada satu aja tuan-tuan, iaitu pada ayat 76. Puan-puan tak perasan ke? Ataupun ustaz saya baca je, ustaz saya tak tengok pun tanda wakaf. Allahu Akbar. Malam ni kebetulan malam Jumaat kita baca Yasin kan, kat surau ke, kat rumah, ke masjid dan sebagainya. Puan-puan pergi tengok surah Yasin ayat 76. Surah Yasin ada berapa ayat? Apalah 76 pula? 83 ayat. Jadi dalam 83 ayat tu puan-puan, hanya ayat 76 saja yang ada simbol mim kecil berbaring. Ayat lain tak ada, tuan. Mari kita baca contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan ayat Ustaz baca. Fala yahzunka qawluhum. Sebut. Kenapa berhenti? Jawablah, ada wakaf tam ataulah lazim. Mana puan tahu? Ada simbol mim kecil berbaring. Maka kita aman digalakkan berhenti. Puan-puan tak nak tahu tak? Sebenarnya wakaf ni kata ulama tidak ada yang wajib. Melainkan atas sebab makna ayat. Jadi puan-puan, simbol ni sekadar panduan kepada kita untuk nak memastikan kita tahu nak berhenti kat mana. Kalau tak ada simbol ni, mungkin puan-puan akan berhenti kat mana-mana tempat yang puan-puan suka. Jadi untuk menjaga makna ayat tadi, ulama telah letakkan simbol mim kecil berbaring pada kalimah qauluhum. Dan puan-puan, lepas kita berhenti nak buat apa? Ini istimewanya wakaf tam atau lazim. Kalau sudah berhenti, ulama pesan, kamu tak perlu ghostan, tak perlu patah balik. Kamu terus aja pada ayat berikutnya. Ikut. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tuan-puan, lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi senang ke susah nak memberhentikan bacaan ni? Senang, sebab kami dah tahu, kami nampak mim kecil berbaring, maka itulah mewakili wakaf tam atau lazim. Dan kalau berjumpa, kami amat digalakkan berhenti. Jadi perempuan ni dalam surah mana yang kita baca tadi? Yasin ayat 76. Sekali lagi diulang. Fala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
Saya yakin malam ni kalau puan-puan baca Yasin dekat mana-mana masjid dan surau, Tok Imam mesti berhenti pada qauluhum. Ya, dan puan-puan kita sebagai jemaah ikutlah apa yang dibaca oleh Tok Imam. Tapi kan kalau sebelum ni kita buat tak tahu je mim kecil berbaring tadi kan. Malam ni puan-puan kena ambil tahu itulah namanya wakaf tam atau lazim. Dan tanda ni mim kecil berbaring dalam surah Yasin ada berapa? Ada satu je, ayat 76. Surah ayat lain tak ada puan-puan. Habis tu Ustaz, surah lain tak ada ke mim kecil berbaring? Ada. Ni Ustaz nak bagi tahu. Tadi contoh Ustaz bagi contoh surah Yasin ayat 76. Nanti kalau puan-puan buka surah Al-Baqarah, balik rumah ya, puan-puan boleh buka sendiri surah Al-Baqarah. Ayat 253 pun ada. Ayat 253 pun ada. Ataupun surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 51 dan 64. Ada ya? Ataupun juga boleh buka surah Yunus. Surah Yunus ayat 65. Dan satu lagi saya berjaya mencari dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat yang ke-6. Jadi di sini merujuk kepada beberapa contoh surah ayat yang terdapatnya mim kecil berbaring. Ustaz, kalau tak ada mim kecil berbaring kat Quran saya macam mana Ustaz? Apa-apa kena faham. Setiap negara dalam dunia ni ada mencetak Quran yang tersendiri. Dan setiap cetakan Quran itu berdasarkan kepada panduan yang diberikan oleh ulama negara masing-masing. Jadi puan-puan, lain ulama, lain dia punya hujah ataupun pendapat. Itu sebab puan-puan jangan heran. Quran yang kita beli dekat Mekah, Quran yang kita beli dekat negara kita ataupun Indonesia dan sebagainya, Qurannya mungkin puan-puan akan nampak berbeza tanda wakafnya atas sebab berbeza pendapat di kalangan ulama negara tersebut. Jadi puan-puan, jadi kita nak buat apa? Kita ikut mana yang kita mudah faham. Puan-puan ikut tanda wakaf yang mana kita mudah faham. Dan kalau kita berada di negara kita ni, maka gunalah Quran, kita belilah dalam negara kita. Dan sekiranya puan-puan beli juga Quran di negara luar ataupun di Mekah ataupun Madinah, maka boleh pakai, tak ada masalah. Tetapi puan-puan tengok adakah tanda wakafnya sama dengan kita. Kalau tak sama, bermakna puan-puan cari yang sama. Puan-puan follow, ikut yang mana senang bagi kita lah. Tapi sebab apa? Kalau puan-puan tak mengikut benda tu, ataupun puan-puan tidak memberhentikan bacaan pada kalimah yang saya nyatakan di sini, kemungkinan itu adalah pendapat di kalangan hujah-hujah di kalangan ulama-ulama negara tersebut. Pun kita boleh berhenti juga, tak ada masalah. Cuma takut nanti kita keliru sebagai pembaca Quran, kenapa ni tak ada tanda wakaf pula? Sedangkan yang saya ajar ni ada tanda wakaf. Jadi puan-puan sebaiknya puan-puan guna Quran yang seragam lah. Senang cerita, yang seragam yang biasa digunakan dalam negara kita. Tapi kalau puan-puan nampak tak ada simbol wakaf dekat situ, maka puan-puan jangan terkejut sebab itu adalah hujah ataupun pendapat di kalangan ulama-ulama negara-negara tersebut. Ya. Okey, jadi tuan-tuan puan nak dikatakan banyak ke sikit ni tanda mim kecil dalam Quran? Nak kata tak begitu banyak oleh puan-puan. Tapi kalau Ustaz kata cari yang ni, yang ni banyak. Yang ni banyak, berlambak. Dalam surah Fatihah ada berapa ni? Mana puan tahu? Sebab 7 ayat. Dalam surah Al-Baqarah ada berapa? 286 ayat. Sebab itulah jumlah ayatnya. Jadi puan-puan, jadi nanti dalam latihan, puan-puan kena cari simbol mana tahu? Saya tak bagi mudah pada tuan-tuan. Saya nak puan-puan pergi cari mim kecil berbaring. Jangan cari yang ni. Kalau cari ni senang. Ustaz, saya tutup mata pun boleh jawab. Yasin, bulatan berias. Toha, bulatan berias. Senang sangat puan-puan ya. Jadi kalau boleh nanti dalam exam, dalam latihan, cari mim kecil berbaring. Jadi kesimpulannya, bila jumpa wakaf ini, wakaf tam atau lazim, maka ulama suruh kita amat digalakkan berhenti. Bila berhenti, kita tak payah ghostan, terus aja sambung pada ayat berikutnya. Baik, puan-puan, nanti ada latihan, puan-puan kena cari contoh ya, surah ataupun ayat yang ada wakaf tam atau lazim. Tapi kena ingat, saya nak puan-puan pergi cari yang ada simbol mim kecil berbaring sahaja. Jangan cari yang bulatan berias. Ya. Okey, seterusnya, wakaf yang kedua. Mungkin hari ini sempat kita belajar 3 wakaf, 3 jenis wakaf. Okey. Saya amat digalakkan. Kalau tidak berhenti, tidak menimbulkan dosa kepada kita sebab dalam mengikut pendapat Imam Al-Jazari ataupun ulama-ulama Quran, dalam Quran ni tidak ada wakaf yang wajib, melainkan atas sebab makna. Jadi puan-puan, amat mesti wajib tu bukan bermaknanya kalau tak berhenti kita berdosa, tidak. Maksudnya amat digalakkan tu, amat digalakkan maknanya
Kalau boleh berhentilah dekat kalimah tersebut. Tapi sekalinya puan tak nak berhenti, tidak berdosa pada puan. Ini kata para ulama dalam kitab-kitab tajwid. Tapi macam kita orang awam perempuan, kita rasa nak berhenti ke tak berhenti tuan-tuan. Ulama dah letak min kecil begitu, maka kita berhenti dah tuan. Tak payahlah kita langgar. Jadi itu sebab tuan-tuan kena belajarlah simbol-simbol ni supaya kita dapat mematuhi kaedah bacaannya. Okey. Hukum wakaf yang kedua, cuba tengok ya, namanya wakaf jaiz. Ni ranking yang nombor 2 ni. Jaiz ni kalau puan-puan tengok maknanya apa? Tengok buku tajuk Ustaz. Harus atau digalakkan. Lain makna tahu. Harus atau digalakkan dengan yang ni tadi, amat digalakkan berhenti, lain makna. Jadi puan-puan, apakah huraian bagi wakaf jaiz? Kita baca buku tajuk Ustaz. Menghentikan bacaan pada kalimah yang tidak merosakkan makna. Okey, sekejap. Saya tulis dulu. Menghentikan bacaan, kejap ya. Menghentikan bacaan pada kalimah yang tidak merosakkan makna. Kemudian, puan-puan faham tak ayat Ustaz ni? Menghentikan bacaan, kita berhenti pada bacaan yang kalimahnya tidak rosak dari segi makna. Maknanya okey lah. Puan-puan tak ada masalah dari segi makna, puan-puan berhentilah di situ. Dan kata ulama, simbol untuk wakaf jaiz, nanti dalam Quran Asam Usmani adalah jim kecil. Apa dia puan? Ustaz tulis dah kat sini. Kan kita tak faham pula. Jim kecil. Huruf jim kecil. Jim kecil. J-I-M tau. Jim. Bukannya jin. Kalau jin kecil tu makhluk Allah kat luar sana perempuan ya. Bukan jin. Bukan jin. Jim. Jim. J-I-M. Jim. Jim kecil ya. Dan puan-puan inilah satu-satunya simbol yang ulama tunjukkan dalam Quran nanti. Kemudian praktikalnya apa? Bagaimana praktikalnya? Puan-puan boleh tengok dalam buku tajuk Ustaz. Cuba baca, kita diharuskan berhenti atau menyambungkan bacaan bergantung kepada kesesuaian makna. Itu sebab masa saya belajar dulu, belajar bab wakaf, saya belajar juga tafsir. Jadi ada juga ustaz yang mengajar tafsir kami, dan puan-puan kalau ada peluang belajar tafsir, tadabbur, belajarlah puan-puan. Setidak-tidaknya kita tahu apa makna ayat yang kita baca ya. Apapun kata ulama, wakaf jaiz ini lebih kepada kita diharuskan. Harus ni di bawah perkataan wajib, di bawah istilah wajib. Kalau wajib tu amat digalakkan berhenti. Tapi kalau harus ni lebih kepada digalakkan. Digalakkan berhenti. Atau sambungkan bacaan dalam braket bergantung kepada makna ayat. Jadi itu sebab nak mahir dalam bab wakaf ni kena faham makna ayat. Kena belajar tafsir ataupun tadabbur. Baru kita boleh tahu sama ada ayat ni sesuai berhenti ataupun sesuai sambung. Jadi kalau, tapi kan berdasarkan pengalaman saya masuk tilawah Quran, biasanya para ustaz-ustaz ataupun ulama Quran dia kata kalau kamu jumpa jim ni maka kamu digalakkan ataupun diharuskan berhenti padanya, melainkan kalau ayat itu lebih sesuai untuk disambungkan. Jadi nak tak nak kita tengok makna ayat. Tapi puan-puan jangan risau, bagi kita orang awam ni kalau puan-puan jumpa jim ni berhenti je lah puan-puan, senang cerita, berhenti je lah. Cuma kalau ni tak lama lagi, tak silap saya 3 hari lagi ada tilawah Quran tau, peringkat antarabangsa. Puan-puan tengok nanti ya. Mungkin ada qari dan qari'ah yang mungkin ada yang berhenti. Tapi ada qari'ah yang menyambungkan bacaan. Sebab dia tahu makna ayat tersebut. Ayat tersebut lebih sesuai untuk disambungkan. Tapi bagi kita orang awam, lebih sesuai ataupun lebih digalakkan kita berhenti pada kalimah ini. Jadi contohnya apa? Contohnya surah, tengok dalam buku tajuk Ustaz. Al-Baqarah ayat 20. Surah Al-Baqarah ayat 29. Okey, saat lagi kita tengok contoh yang lain pula ya. Mungkin kita akan jumpa lagi contoh-contoh yang lain insya-Allah. Jadi macam mana praktikalnya wakaf jaiz ini dalam surah Al-Baqarah tadi? Okey, ready? Cuba dengar Ustaz baca dan puan-puan boleh ikut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ikut.
Nampak? Dekat jami'ah tu kenapa berhenti? Sebab tak cukup nafas. Tak cukup nafas dalam istilah tajwidnya apa? Iftirari. Lupa lah perempuan ni. Iftirari. Jadi perempuan berhenti jami'ah tu bukan sebab atas sebab ada tanda wakaf. Tak ada tanda wakaf pun. Tapi sebab kami tak cukup nafas. Maka itu di bawah tajuk iftirari. Sambung. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kenapa puan berhenti? Wakaf jaiz. Mana kita tahu simbolnya ada di situ. Dan puan-puan kena jawab tahu wakaf jaiz. Puan-puan jangan pula ustaz ada wakaf jim. Wakaf jim tak ada dalam Quran puan-puan. Wakaf jaiz ada. Dia nama dia wakaf jaiz bukannya wakaf jim. Lepas tu apa keistimewaan wakaf ni? Kata ulama, bila kamu sudah berhenti kamu tak perlu fikir nak ulang balik bacaan. Kamu terus saja ayat berikutnya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Susah ke senang nak mempraktikkan wakaf ini? Senanglah pasal apa? Kalau kami dah nampak simbol jim, kami berhentilah ustaz. Lepas tu kami tak payah fikir apa-apa, terus saja sambung ayat berikutnya. Betul? Jadi dengan adanya wakaf jaiz dan juga wakaf tam sebelumnya tadi, memudahkan sangat untuk kita memberhentikan bacaan dan juga menyambungkan bacaan pada ayat berikutnya. Baik, takkan surah Al-Baqarah ayat 29 aja. Ada surah yang lain juga. Surah Al-Baqarah, kalau puan nak tahu surah Al-Baqarah juga banyak yang wakaf jaiz, ada pada ayat 19, 20 dan 26. 19, 20 dan 26. Puan-puan pergi carilah, tengok daripada Quran masing-masing. Dan surah yang lain pun ada, surah Al-Ma'idah ayat 48. Sebenarnya wakaf ni banyak, puan-puan perasan tak dalam Quran banyak sebenarnya. Banyak ya, cuma sebelum ni puan-puan belum belajar lagi, jadi puan-puan tak tahu apa nama wakaf tersebut. Jadi lepas ni, bila puan-puan nampak simbol jim kecil, maka itu namanya wakaf jaiz. Ada lagi satu surah, surah Az-Zariyat ayat 21. Surah Az-Zariyat ayat 21. Jadi ini antara contoh yang Ustaz Berjaya cari dalam Quran. Contoh wakaf jaiz yang ada dalam Quran kita. Okey, last sekali. Hari ini saya nak tambah, kita nak belajar 3 jenis wakaf dalam Quran. Sampai wakaf yang ketiga sahaja. Minggu depan kita sambung 3 lagi. Okey, apakah wakaf yang ketiga? Wakaf kafi atau aula. Sebut wakaf kafi atau aula. Kafi ini maknanya apa? Memadai. Aula itu lebih utama. Wakaf tu apa makna wakaf? Berhentilah. Wakaf tu berhentilah perempuannya. Stop, berhenti. Okey, apakah huraian bagi wakaf kafi? Muka surat sebelah. Menghentikan bacaan pada kalimah yang sempurna dari segi lafaz, tetapi maknanya masih tergantung dengan perkataan berikutnya. Okey, bagi Ustaz tulis dulu. Sekali lagi kita baca apa dia punya statement tu. Menghentikan bacaan. Sekejap ya. Pada kalimah yang sempurna dari segi lafaz, tetapi maknanya masih tergantung. Apa makna statement ini? Baik, saya akan huraikan. Tergantung dengan ayat berikutnya, dengan perkataan berikutnya. Okey, baik. Berikutnya. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apakah simbol yang diberikan. Simbolnya adalah qaf. Tahu tak macam mana nak tulis qaf lam ya? Tengok ni. Qaf lam ya. Macam tu. Qaf lam ya ke bawah. Dan sebenarnya qaf lam ya ini adalah singkatan kepada perkataan qili. Itu singkatan dia yang kita mungkin tak tahu. Kita nampak simbol je, saya tak tahu apa benda simbol ni. Ini adalah singkatan kepada
perkataan qili. Dan qili itu adalah singkatan daripada dua istilah. Kata ulama, qili itu adalah singkatan daripada perkataan qif aula. Qif aula. Cuba sebut qif aula, sebut. Bila qif aula tu digabungkan, dia jadi qili. Dia jadi perkataan qili. Seperti mana yang puan-puan nampak selalu dalam Quran. Jadi, apa makna qif aula? Qif itu berhentilah. Aula itu lebih utama. Jadi kata ulama, bila jumpa wakaf ini, maka praktikalnya adalah apa? Tengok dalam buku tajuk Ustaz. Kita lebih utama berhenti, sebutlah. Kita lebih utama berhenti daripada menyambungkan bacaan. Kalau sebelum ni tadi diharuskan ataupun digalakkan, yang ni kita lebih utama. Kita lebih utama berhenti daripada wasal lah, senang cerita. Menyambungkan tu panjang sangat ayatnya. Daripada wasal, habis cerita. Jadi maknanya nanti kalau jumpa wakaf kafi ni yang diwakili dengan qaf lamiyah, maka lebih utama berhenti daripada sambung. Tapi kalau puan-puan rasa nak sambung pun tak ada masalah, tapi pastikan nafas panjang. Tapi untuk ulama-ulama Quran, mereka lebih menggalakkan kita berhenti pada wakaf ini. Jadi puan-puan, bagaimanakah contohnya pula dalam Quran nanti? Contohnya tengok dalam buku tajuk Ustaz, dalam surah apa tu Ustaz bagi? Surah Al-Baqarah ayat 95. Surah Al-Baqarah ayat 95. Surah Al-Baqarah ayat 95. Okey, mari kita baca surah Al-Baqarah ayat 95. Ayatnya tak begitu panjang. Okey, jadi ya, dengar saya baca. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Kalau orang tanya kenapa berhenti, sebab ada wakaf kafi. Mana kita tahu wakaf kafi? Ada qaf lamiyah. Ada simbol qaf lamiyah di situ. Maka dalam hal ini ulama kata bila kamu dah berhenti, kamu tak payah ghostan juga. Kamu boleh sambung pada ayat berikutnya. Ikut. Wallahu alimun bizzalimin. Nampak? Puan-puan senang ke susah nak memperhatikan wakaf ni? Senang, cuma saya risau mata kita tak nampak. Mata puan-puan, mata kita tak berapa nampak simbol qaf lamiyah. Apatah lagi kalau puan-puan baca Quran besar tapak tangan macam ni. Kalau puan-puan baca Quran besar tapak tangan macam ni saja puan-puan, mungkin tak nampak lah puan-puan ya. Jadi itu sebab saya nasihatkan kepada semua para pelajar, bacalah Quran yang selesa mata kita memandangnya supaya segala simbol-simbol wakaf ni tidak terlepas pandang. Jadi dengan adanya simbol wakaf ni memudahkan kita nak berhenti, betul? Dan bila kita dah berhenti nak ulang ke tak payah? Tak payah, ulama kata terus saja. Wallahu huwa alimun bizzalimin. Tak ada masalah. Jadi senang, itulah 3 jenis wakaf yang kita huraikan hari ini. Sangat mudah, cuma puan-puan kena fahamlah simbolnya apa, nama wakafnya apa dan praktikalnya bagaimana. Jadi untuk wakaf kafi atau aula ni, praktikalnya adalah lebih utama berhenti daripada wasal. Wasal tu saya beda sambung lah. Ustaz tak ada surah lain ke? Tak ada ayat lain ke? Ada, banyak. Dalam Quran banyak wakaf kafinya. Antaranya surah Al-Baqarah juga ayat 13, 61 dan 106. 13, 61 dan 106. Puan-puan boleh cari ya. Dalam surah Al-Baqarah 95 tadi, 13, 61, 106. Kemudian saya dapat juga dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 138. Surah As-Saffat. As-Saffat 138. Ataupun surah Al-Baqarah juga ada. Banyak. Surah Al-Baqarah juga kita boleh jumpa pada ayat 197. Okay. Ayat 197. Boleh juga. Jadi dipendekkan cerita, nak mencari wakaf kafi atau aula ni senang sebenarnya.
Cuma mungkin di kalangan kita tak tahu apa makna simbol Qaf Lam Ya yang puan-puan nampak dah selalu dalam Quran tu. Sebenarnya Qaf Lam Ya itu sebutannya adalah qili. Qili itu diambil daripada dua istilah. Qif aula bila digabungkan menjadi qili. Jadi puan-puan, apa makna qili ataupun qif aula, iaitu kita lebih utama berhenti daripada wasal. Jadi puan-puan, setakat ni sudah berapakah jenis wakaf? 3 jenis wakaf. Sudah berapa simbol kita pelajari? Simbolnya 4. Tapi jenis wakafnya 3. Di mana wakaf tam ada 2 simbol. Sama ada mim kecil berbaring ataupun bulatan berias. Wakaf jaiz 1 simbol, jim kecil sahaja. Wakaf kafi 1 simbol, qaf lam ya sahaja. Okey puan-puan, untuk wakaf yang lain tu kita sambung minggu depan. Sebab kita nak baca Quran ni. Hari ini kita baca Quran surah apa? Minggu sudah surah Yasin kan? Minggu ni surah apa? Ali Imran. Ni jilid yang kedua ni, Quran jilid yang kedua kita, surah Ali Imran. Okey, agak-agak ada tak jenis 3 jenis wakaf dalam surah ni? Mari kita tengok, mari kita semak dan kita tandakan selalu pada Quran kita ya. Surah Ali Imran ayat berapa puan? 198. Ya betul, bawah sekali. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Ustaz, kalaulah ayat Quran tu panjang dan tak ada simbol wakaf yang Ustaz ajar, macam mana kami nak berhenti? Di sinilah ulama pesan pada kita, arwah tok guru saya pun pesan, kamu kena belajar tafsir. Kamu kena belajar tadabbur ataupun kamu belajar harfiah, makna bagi ayat yang kita baca. Jadi puan-puan nak ikut kelas tadabbur, nak ikut kelas tafsir, nak ikut kelas harfiah, puan-puan kena belajar dengan guru yang lain. Puan-puan tak boleh belajar guru yang sama. Saya dulu belajar, masa saya ambil diploma pengajian Quran, yang mengajar tafsir ustaz lain, pensyarah lain, mengajar tajwid orang lain. Dia bukan orang yang sama. Jadi puan-puan tolonglah belajar, carilah ustaz-ustaz di Masjid At-Taqwa ni yang mengajar tafsir. InsyaAllah sedikit sebanyak kita akan faham makna ayat yang kita baca. InsyaAllah. Okeylah puan-puan, mari kita baca ayat 198 dan sambil-sambil kita baca ni cuba tengok apakah tanda wakaf yang telah ulama sediakan di dalam Al-Quran kita. Boleh? Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri Nampak tak ada simbol wakaf kat situ? Tak ada. Jadi kenapa kita berhenti? Iftirari, darurat, terpaksa. Maka ulama galakkan kita berhenti. Tapi masalahnya nak kat mana nak ulang? Yang itu masalah pada kita. Sebab kita tak faham makna. Jadi untuk ayat ni, tempat yang sesuai untuk diulang adalah Jannatun Tajri. Jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Kalau orang tanya kat kita, kenapa kamu berhenti? Sebabnya ittirari. Ittirari itu maknanya darurat ataupun terpaksa. Mungkin puan-puan tak cukup nafas dan sebagainya kat situ ya. Dan kita nak ulang kat mana? Yang ni puan-puan kena rajin tanya dengan ustaz. Saya masih belajar dulu, saya bertanya selalu dengan tok guru saya, "Tok, kat mana nak ulang?" Tanya, jangan segan, jangan malu. Jadi untuk ayat ini tempat yang sesuai diulang khalidina fiha. Khalidina fiha nuzulan min 'indillah.
kebetulan ada simbol wakaf yang baru tadi kita belajar. Apakah nama wakaf yang kita jumpa tadi? Wakaf kafi atau aula. Mana puan tahu? Simbol qaf lam ya. Qaf lam ya itu singkatan kepada qili ataupun qif aula. Yang bermakna apabila jumpa wakaf ini, kita lebih utama baca ayat ustaz, lebih utama berhenti daripada wasal. Puan-puan tolong jangan buat ayat sendiri, takut salah. Puan-puan ikut ayat ustaz boleh? InsyaAllah, amin. Okey, dah jumpa dah satu, wakaf kafi atau aula. Dan puan-puan tadi, ada tak ustaz khabar kalau dah jumpa nak ulang ke tak payah? Tak payah, terus saja. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Jumpa pula bulatan berhias mewakili wakaf tam atau lazim. Kalau jumpa nak buat apa? Apalah berhentinya ustaz tulis apa di whiteboard? Kita aman. Tak sampai seminit ustaz kabur, jangan buat ayat sendiri. Puan-puan nak ayat. Kalau puan-puan kabur, ustaz jumpa wakaf tam atau lazim, berhenti. Wakaf jaiz, berhenti. Wakaf kafi, berhenti. Macam senang belajar puan-puan. Nampak tak ketiga-tiga jenis wakaf ni dia ada istilah-istilah tersendiri. Ada statement tersendiri bagi menerangkan wakaf tersebut. Kalau wakaf tam atau lazim, kita amat digalakkan berhenti. Kalau wakaf jaiz, kita diharuskan berhenti. Kalau wakaf kafi, lebih utama berhenti. Ikut statement ustaz, boleh? Alat-alat depan ni tak salah lagi, insya-Allah. Sambung ayat berikutnya. Ya saya. Kafi? Kafi atau aula, wasal. Maksudnya begini. Okey, cuba kita ghostan balik ayat 198 tadi. Kan kita berhenti min indillah kan? Maksudnya kata ulama dari segi apa yang sempurna tadi, dari segi lafaz. Maksudnya dari segi sebutan tadi sempurna kata ulama. Tapi makna ayat tadi belum habis. Bermakna ulama larang kita buat begini. Nuzulan min indillah, sadaqallahul azim. Tak boleh. Pasal apa? Ayat tu tak habis lagi maknanya. Itu sebab ulama suruh kita sambung pada ayat berikutnya. Itu maksudnya statement yang ustaz bagi tahu di whiteboard. Jelas puan-puan ya? Apa pun senang aja. Saat lagi kalau ustaz tanya, kalau jumpa wakaf tam nak buat apa? Amat digalakkan berhenti. Macam statement ustaz. Kalau jumpa wakaf jaiz, harus ataupun digalakkan berhenti. Kalau jumpa wakaf kafi, dah. Teruskan bacaan ayat 199. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah. Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Ustaz, tadi ustaz berhenti yu'minu billah. Kenapa ustaz tak ghostan balik? Jawapannya selepas billah kan ada waw. Maka waw ni nanti kalau puan-puan beli nota ustaz ni, puan-puan akan nampak panduan. Waw ni antara kalimah yang kita boleh ibtidak. Siapa khabar? Ulama-ulama Quran. Ini saya ambil daripada kitab tajwid. Bukannya saya buat sendiri ni. Saya ambil daripada kitab tajwid, saya tulis balik sebagai panduan kita orang awam nak tahu kalimah apa yang boleh ulang, kalimah apa yang boleh berhenti. Jadi puan-puan gunakanlah panduan ini. Jadi bukankah tadi selepas kalimah yu'minu billah ada waw, maka saya mulakan kat situ. Kemudian tadi kita berhenti kat mana lagi? Wa ma unzila ilaihim. Maka nak ulang kat mana? Ambil daripada waw balik. Wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah.
Nak ghostan kat mana? Perempuan kalau tak tahu lama benar mikir, mana nak ghostan, ustaz tak tahu nak ghostan kat mana. Maka perempuan tengok kalimah berikutnya. Nampak tak lam alif ataupun la dekat permulaan ayat berikutnya tu. Maka kalau perempuan tengok panduan ustaz ni, ada tak la? Ada. Ada la. Maka boleh mula kat situ. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Nampak? Dengan ada sedikit panduan daripada ustaz dan ada ustaz pula di depan kita. InsyaAllah puan-puan tak ada masalah nak berhenti ataupun nak mulakan ayat berikutnya ataupun nak ghostan balik. Jadi kebetulan kita berhenti qalilah, ada wakaf apa? Jaiz. Dan wakaf jaiz itu diwakili dengan simbol jim kecil. Kalau jumpa nak buat apa? Diharuskan atau digalakkan berhenti. Atau boleh juga sambung ikut makna ayat yang kita baca. Tapi untuk ayat ni lebih sesuai untuk diberhentikan bacaan, ya. Sambung lagi ayat berikutnya, ulaika. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Sama juga wakaf jaiz. Mana puan tahu ada jim? Ada jim kecil. Sambung. Inna Allah sari'ul hisab. Kali ini wakaf jaiz ke? Tidak. Ustaz, kami nampak simbol bulatan berias. Maka tu wakafnya wakaf tam atau lazim. Puan-puan boleh baca tak nombor ayat dalam tu? 199. Kalau puan-puan bacakan yang ke kiri, nanti jadi 991. Bukan 991, jadi 199. Ayat 199 surah Ali Imran. Jadi kalau, ya. Oh, tak guna Quran yang sama macam saya. Oh, tanda wakafnya, simbol wakafnya berbeza. Wakaf kafiyah. Itu saya khabar tadi. Kenapa berbeza? Sebab ulama ataupun cetakan Quran itu bukan di tempat yang sama seperti mana yang kita guna. Ya, walaupun Malaysia, tapi cetakannya ataupun mengambil pendapat ulama-ulama yang lain. Puan-puan tahu tak, ulama Quran ni ramai, bukannya seorang dua. Jadi setiap negara dalam dunia ni ada hujah masing-masing ulama-ulamanya. Itu sebab kita akan nampak berlainan tanda wakaf ni. Apapun, puan, wakaf yang puan nampak situ, wakaf apa tadi? Jaiz. Kita punya jaiz. Puan punya wakaf apa? Kafi. Puan, jaiz dengan kafi tu lebih kurang lah samanya. Bila kita berhenti, maka tak payah ghostan balik. Betul? Kita boleh berhenti. Maknanya sesuai untuk diberhentikan bacaan. Maka puan-puan tak ada masalah dari segi pelaksanaan wakaf di situ. Ya? Cuma puan-puan kena faham lah kenapa berbeza dia punya simbol wakaf. Mungkin cetakan Quran ataupun buatan Quran tersebut bukan dibuat di tempat yang sama. Ya? Okey, kita teruskan. Jadi al-hisab tadi namanya wakaf tam atau lazim. Kalau jumpa nak buat apa? Apa pula berhentinya amat? Digalakkan berhenti. Tak sampai seminit dah buat ayat sendiri. Jangan buat ayat sendiri perempuan. Ikut ayat ustaz. Okey, teruskan. Ya ayyuhan ladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Ada dua pilihan tempat untuk kita ibtidak. Ibtidak tu apa? Mengulang bacaan. Sama ada nak ulang wasabiru ataupun nak teruskan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa nak ulang ke nak terus? Boleh belaka. Tapi kalau dalam tilawah Quran, pernah saya masuk tilawah dulu, kami amat digalakkan mengulang semula bacaan. Sebab apa? Para qari dan qari'ah nafasnya panjang-panjang. Tak ada masalah nak ulang perempuan. Macam kita orang awam nafas kita pendek kan? Maka perempuan boleh teruskan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Apa nama wakaf yang kita jumpa? Tam atau lazim. Kalau jumpa nak buat apa? Pandai. Apa simbolnya? Bulatan berhias. Sebut je lah bulatan berhias habis cerita. Nanti kalau puan-puan lukis dekat latihan, bulatan berhias tu lebih kurang. Buat bulat, lepas tu buatlah macam duri-duri, macam durian perempuan ya. Boleh juga, tak ada masalah. Lebih kurang lah. Tapi kalau puan-puan rasa, Ustaz tak cantik lah, saya nak buat cantik-cantik macam mana? Puan-puan tekap. Ambil kertas, tekap kat situ. Puan-puan ikutlah ukiran apa tu apa, ataupun corak yang ada dekat situ. Boleh perempuan ya? Buatlah ikut suka hati puan-puan. Janji, Ustaz nampak bulatan berhias. Okey, tamatlah surah Ali Imran, masuklah surah yang baru. Namanya surah An-Nisa. Hebatnya wanita. Orang perempuan ada nama surah. Lelaki mana ada surah Ar-Rijal? Tak ada perempuan. Tak ada surah Ar-Rijal. Tapi orang perempuan ada surah An-Nisa. Masya Allah. Hebatnya orang perempuan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sampai diletakkan nama surah. Mari kita baca surah An-Nisa. Puan-puan akan bersiap sedia menghadapi banyak hukuman aiwat di hujung-hujung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum Dah berhenti kat situ, nak ulang kat mana? Kata ulama, setiap isim mausul. Isim mausul ni kata nama penyambung. Kat mana kata nama penyambung? Allazi ataupun allati atau seumpama dengannya, maka itu boleh kita mulakan bacaan padanya. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dan puan-puan tak perlu ulang, terus aja. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Cukup ke nafas tadi? Cukup sebab Ustaz baca pendek-pendek. Ustaz baca pendek-pendek, cukuplah nafas kami. Ya, Alhamdulillah. Jadi ginilah. Kenapa kita boleh berhenti pada wazaujaha? Kenapa boleh berhenti wahidah? Sebab selepas kalimah tadi sudah menunjukkan huruf waw. Maka kalau puan-puan nampak huruf waw, puan-puan boleh berhenti sebelum kalimah tersebut. Boleh. Ini antara perkataan yang dibenarkan untuk kita nak memberhentikan sebelum perkataan waw itu. Waw ni dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa kita dan. Waw dan. Kalau au atau. Ya. Kalau fa maka dan seumpama dengannya lah. Jadi puan-puan, itu sebab kena ada panduan ni untuk puan-puan nak mengetahui tempat kalimah yang sesuai untuk berhenti dan ibtidak padanya. Okey, teruskan. Kebetulan wanisa'a itu ada wakaf jaiz. Simbolnya jim kecil. Kalau jumpa nak buat apa? Iya, pandai. Serupa macam ayat Ustaz. Alhamdulillah. Bagus puan-puan. Teruskan sampai bila-bila. Gitulah ayatnya puan-puan. Ya. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Nasib baik Ustaz ada wakaf jaiz, maka kami berhentilah kat situ. Kalau tak ada wakaf jaiz, mungkin nafas kami tak cukup sampai hujung ayat. Betul tak? Jadi dengan adanya wakaf ni memudahkan kita orang awam untuk memberhentikan bacaan. Walaupun tak tahu apa makna, tetapi setidak-tidaknya ada panduan untuk kita berhenti. Serupa macam tadi jugalah. Bila jumpa wakaf jaiz, maka diharuskan atau digalakkan berhenti.
Inna Allah kana alaikum raqiba. Wakaf apa pula? Tam atau lazim. Kalau jumpa nak buat apa tadi? Amat digalakkan berhenti pandai. Wa atul yatama amwalahum. Nampak tak simbol sad lam ya? Ini namanya wakaf hasan ataupun wakaf yang puan-puan belum belajar. Bila nak belajar ni Ustaz? Minggu depan insya-Allah. Puan-puan tahu tak? Ditulis dengan simbol sad lam ya itu adalah singkatan kepada perkataan sili. Sili. Sili itu diambil daripada dua perkataan wasal, sil aula. Diambil daripada perkataan sil aula. Maksudnya wasal lebih baik. Jadi wakaf hasan ni dia berlawanan dengan wakaf kafi. Kalau kafi berhenti lebih baik. Tapi kalau hasan sambung lebih baik. Tapi malangnya tadi nafas kita tak cukup. Maka kita berhentilah pada amwalahum. Boleh ke Ustaz macam tu? Jawabnya boleh. Kalau sekiranya tak cukup nafas. Tapi kalau dalam tilawah Quran, baru-baru ni tilawah Quran peringkat kebangsaan kan. Saya perhatikan qori dan qori'ahnya, dia akan langgar. Dia jumpa sa'lamiyah, dia langgar. Tak apalah sebab mereka nafas panjang perempuan. Macam kita ni nafas pendek. Jadi gini. Walaupun hakikatnya wakaf hasan itu baik sambung, tapi bagi mereka yang tak cukup nafas, baik juga berhenti padanya. Jadi kita golongan mana ni? Yang cukup nafas ke yang panjang nafas? Yang tak cukup nafas ke panjang nafas? Yang tak cukup nafas, maka puan-puan, elok juga kita berhenti pada dia. Untuk maklumat lanjut, nanti minggu depan kita belajar wakaf hasan. Sekali lagi ulang. Wa atul yatama amwalahum. Untuk wakaf hasan sudah berhenti, jangan digostan, jangan diulang, teruskan. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Sama juga wakaf hasan sebab simbol yang kami nampak sad lam ya di situ. Sambung lagi. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Kali ini bukan wakaf hasan. Puan-puan jumpa wakaf apa? Jaiz. Kan ada jim tu kan? Jaiz. Jadi siapa yang pakai Quran yang sama macam Ustaz pakai ni, maka seragamlah. Kita punya simbol wakaf di situ. Maka kalau jumpa wakaf jaiz nak buat apa? Diharuskan berhenti ataupun digalakkan berhenti pandai. Innahu kana huban kabira. Dan saya rasa yang ni tak ada masalah. Perempuan tahu tu wakaf apa? Tam atau lazim. Kalau jumpa, amat digalakkan berhenti. Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama. Nampak tak kenapa Ustaz boleh berhenti pada fil yatama? Sebab selepasnya kalau saya nampak huruf fa. Nampak tak? Jadi puan-puan kalau nampak huruf fa atau waw tadi, sebelumnya puan-puan boleh berhenti dulu. Sekiranya puan-puan tak cukup nafas. Dan kata ulama boleh juga kamu mulakan pada fa seterusnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i wa thulatha wa ruba'. Sama juga wakaf hasan yang kita belum belajar dan minggu depan insya-Allah saya ajar wakaf hasan ya. Apapun
Secara basicnya wakaf hasan ni adalah wakaf itu, hasan itu adalah merujuk kepada baik. Wakaf itu berhenti, tapi bukan berhenti baik. Jawabnya baik sambung, bukannya baik berhenti. Pokoknya lebih aula menyambungkan bacaan. Sambung. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Baru jumpa wakaf jaiz. Maka kalau jumpa nak buat apa? Diharuskan atau digalakkan berhenti. Pandai. Dzalika adna an la ta'ulu. Kali ini wakaf apa pula? Tam atau lazim. Kalau jumpa nak buat apa? Amat digalakkan berhenti. Ustaz kena selalu soal jawab macam ni baru kita faham, ya. Okey, teruskan. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlam. Sudah tentu wakaf jaiz. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. Kenapa berhenti? Sebab tak cukup nafas. Lagipun Ustaz, kami nampak selepasnya ada huruf fa. Maka kebetulan tak cukup nafas, maka kami berhentilah pada kalimah nafsa. Kemudian teruskan. Fakuluhu hani'an mari'a. Dulu pernah saya dengar jemaah baca Maria. Bukan Maria perempuan. Dekat ya tu tak ada baris. Habis tu di atas ya tu apa Ustaz? Di atas ya tu tanda pemanjang. Bukannya baris. Jadi ya tu adalah huruf mat. Yang mana dekat ri tu kena baca 4 atau 5 harakat. Jadi bacanya Maria. Sebut. Balik rumah cuba semak bacaan anak cucu. Mesti ada yang baca Maria, Maria. Dia sebut Maria. Maria tu nama kawan kamu. Jadi perempuan, itu sebab kadang-kadang kita kena belajar perempuan ya, anak cucu kita terutamanya ya. Jangan salah faham tentang baris. Dekat situ tidak ada baris pada ya. Sebaliknya, ya itu berfungsi sebagai huruf mat, di atasnya tanda pemanjang. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Dah habis oksigen Ustaz, setakat tu je nafas saya, maka berhentilah dulu. Dan puan-puan kenapa boleh berhenti kat situ? Sebab selepasnya ada kalimah isim mausul, kata nama penyambung, allati, nampak allati. Tadi sebelum ni kita sebut alladhi, ni allati pula. Boleh mula kat situ. Allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum. Suara perempuan pun dah macam habis bateri dah pula. Tak apa, kita teruskan ya. Tapi saya dengar tadi bacaan waksuhum, alhamdulillah. Gostan balik. Warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apakah wakaf yang kita jumpa?
Tam atau lazim. Kalau jumpa nak buat apa? Amat digalakkan berhenti. Apakah nombor yang berada dalam bulatan berias itu? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah. Hari ini dapat belajar 3 jenis wakaf yang ada dalam Quran. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi dengan 3 wakaf yang lain. Tapi minggu depan ada sedikit panjang huraian untuk wakaf qabih. Untuk wakaf qabih, tak silap Ustaz, nanti saya akan bagi nota sampingan. Saya akan photostat nota sampingan, ada sebanyak 10 keping, tak silap Ustaz. Nanti minggu depan perempuan kena bayar RM1 lah untuk nota tersebut, saya photostat ya. Untuk wakaf apa tahu? Wakaf qabih. Kemudian saya juga nota sampingan untuk wakaf ta'anuk ataupun wakaf muraqabah. Nota-nota itu tak ada dalam buku tajuk Ustaz. Ustaz kena photostat lain ya. Jadi insya-Allah jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Mari sama-sama akhiri kuliah dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.